Hasan ni dia sensus, dia memekai, peka. Falamma asra Isa bin Maryam, syahid dia bunyi, dia dapat detect lah kekufuran yang berlaku dalam sebahagian daripada Bani Israel ketika itu. Maka dia berkata kepada pengikut-pengikut dia, qala man ansari ila Allah, siapakah yang akan membantu agama Allah Taala? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, maka telah menyahutlah al-hawariyun, rakan-rakan Nabi Isa ini menyahut seluruh Nabi Isa untuk bersama-sama membantu agama Allah Taala ketika Nabi Isa mendetect something is wrong kan. Sepatutnya kita macam tu kan. Kita detect benda yang tak betul ni, kita nak buat sendiri tak mampu, kita pun terus mengumpul orang yang boleh ada pemikiran sama kita, view sama kita kan. Tapi bila kita cakap benda ni, first place kita kena sedar lah kan, kita sendiri kena peka benda tu. Suka nak cari orang yang peka melihat ada masalah berlaku dekat umat ni. Sebab macam abang sebut tadi lah, kita hidup zaman tu, zaman benda tu berlaku dilihat normal. Kita dah berlaku proses desensitize kan. Hilangnya perasaan sensitivity. Jadi kalau kita ajak orang pun, dia tak rasa apa kita rasa. Dia tak nampak apa kita nampak kan. Sebab tu kerja pertama kita kena sedarkan dia dulu. Kena bagi dia tasawwur yang betul Islam, kena bagi dia berpegang Al-Quran. Bila orang melihat situasi semasa, melihat pandangan dia terlihat dengan Al-Quran, baru dia nampak, oh ni salah, baru dia akan menjadi sensitif kan. Sebab tu kena masukkan tu kacamata Al-Quran tu dululah in the first place kan. Kadang-kadang kita semangat ajak member, dia tak nak menjiwai apa kita rasai sebab dia tak nampak apa yang dia rasai. Tetapi dalam konteks Nabi Isa, dia rasa benda salah, dia ajak Al-Hawariyun. Al-Hawariyun orang yang bagus kan, maksudnya Syakir Baki, Bani Israel yang beriman, mereka juga merasai benda yang sama. Kita ingat cerita bagaimana Al-Imam Hasan Al-Banna ketika dia melihat keborokan, kejahilan di zaman dia tu, di Ismailiyah kan, kita cerita itu, siapa-siapa yang join sesi dengan tim Johor itu yang abang share, dia kat apa, dia posting mengajar di Ismailiyah, di mana di Ismailiyah ini, Ismailiyah kan? Di Ismailiyah lah kan. Ketika itu di Ismailiyah tu adanya di bandar yang sama adanya terusan Suez. Terusan Suez ni dia dikontrol oleh, dia konsensus lah, dikontrol oleh British. So yang menguruskan Suez, yang jaga cukai tu British. Bila British kat situ, British ni dia mewarnai masyarakat sosial, adat, budaya di sekitar Ismailiyah tu. So menyebabkan orang ni minum arak, berzina biasa, lelaki perempuan campur kan. Jadi dia tengok teruk, dia pergi kan, dia pusing kelab-kelab, kedai kopi, masjid, cerita tentang kita kena kembali pada agama, tapi tak semua orang pun rasa apa yang dia rasa. Sebab semua orang dah rasa betul okey, faham ke? Memang masyarakat ketika itu dah hilang dah dia punya sensitivity. Benda sama bila jatuh khalifah kan, tak semua orang rasa jatuh khalifah benda masalah. Sebab okey tak ada khalifah, macam khalifah pun tak guna je, sebab dia hilang dah perasaan sensitif kan. So bila Al-Banna pergi tu kan, dia ajak, somehow dia balik rumah, satu malam tu cerita kan, 6 orang lelaki datang rumah dia kan, ketuk pintu kan, Assalamualaikum. 6 orang ni diceritakan dalam memori dia kan, menceritakan bahawa mereka ni terima kasih Amal sebab dia post ayat Quran tu. Bila dia datang 6 orang ni, tanya kepada ya Ustaz Hasan kan, punya Hasan kan, kami sangat kagum dan tersentuh dengan ucapan-ucapan kau, tapi kami ni tak mampu nak bantu apa-apa. Kami datang dengan sedikit iman yang menyala dan ada sedikit harta, beberapa genih ni kira mata wang Mesir yang kami ingin sumbang kepada engkau, dan kami nak bersama-sama bekerja bersama engkau kan. Maknanya dia macam mengulangi episod Nabi Isa memanggil Al-Hawariyun ni. So mereka datang 6 orang ni, surrender, nak semangat dan nampak apa yang diceritakan oleh Al-Banna kan. Tetapi nak cari orang ni susah kan, nak cari orang yang nampak ni. Ada kita kena pusing lah. Kita kena pergi bilik housemate kita, cerita keadaan Islam, kita tanggungjawab. Mungkin ada orang akan sentuh. Ada orang rasa, apa kau ni main game macam biasa je. Ada orang kena mencari kan. Mesti ada jiwa-jiwa yang sensitif ni. Allah SWT mesti akan hadirkan dalam kelompok kita tu orang-orang yang dalam diri tu ada semangat cinta Islam, membara-bara, nampak, cuma dia tak nampak cara nak buat je, dan dia tak jumpa geng yang sesuai dengan dia kan. Okey, habis cerita kat situ cerita bagaimana pengalaman Umar Abdul Aziz, pengalaman Nabi Isa dan pengalaman Imam Al-Banna memulakan dakwah ini ketika dia berada di Mesir dahulu. Okey.
Sekarang kita masuk satu topik yang baru atau satu topik baru. Tadi baru recap pada sesi lepas sebenarnya kan. Okey ke semua? Ke dah penat Okey. Apa yang okey? Semangat lagi. Masya-Allah, Fahim, jazakallah khair. Kita masuk iaitu topik ini dia cerita tentang keadaan yang berlaku dekat umat kan. Selepas zaman Umar. Realiti hari inilah, realiti umat kita hari ni kan. Tadi kita cerita zaman Umar ni zaman 100 tahun pertama yang taklah banyak pun penyelewengan, tapi Umar rasa macam dah nak kiamat dunia kan. Tapi sekarang kita cerita tentang generasi kita hari ni. Dia panggil apa ni? Jilana al-Makhdu'. Jil ni generasi generasi Jilana ni generasi kita lah. Syed Qutb rahimahullah ada tulis satu artikel yang sangat menarik. Tajuk dia adalah Jil Qur'ani Farid. Generasi Al-Quran yang unik. Nanti siapa rajin boleh search kan. Generasi Al-Quran yang unik. Dia menceritakan dalam artikel itu, dalam buku tu, dia adalah subtopik satu buku. Bagaimana sangat uniknya generasi Al-Quran para sahabat ni. Yang mana tak ada zaman lain yang menyerupai zaman sahabat ni kan. Ada beberapa sifat yang special kepada sahabat-sahabat ini sehingga dia menggelar generasi sahabat ni sebagai Jil Qur'ani Farid. Nak cerita tentang Jil tu adalah generasi ni. Sekarang ni kita sedang cerita tentang keadaan hari ini Jilana al-Makhdu'. Makhdu' ni terpedaya, datang pada perkataan khida'. Hadis Nabi menyebutkan al-harbu khida'ah. Betul tak Najmi? Tak tahu. Nanti boleh cari maksud dia apa? Peperangan tu adalah tipu daya. Nanti cari hadis tu kan. Nak ceritanya apa? Realiti hari ini kita ni generasi yang terpedaya. Tadi kita cerita tentang zaman Umar Abdul Aziz. Hari ini lagi teruklah keadaan kan. Dan menariknya Syekh tak katakan kita ni orang yang jahat. Tapi dia kata umat Islam ni umat yang terpedaya. Bukan kita ni bukanlah orang yang jahat sebenarnya. Tapi kita adalah mangsa keadaan ni. Mangsa keadaan tu apa? Mangsa dia kita akan baca kan. Sebab tu disebut kita ni Jilana al-Makhdu'. Generasi yang terpedaya, mangsa keadaan. Selepas zaman pemerintahan Umar, berlalulah beberapa generasi Islam didokong oleh pahlawan-pahlawan sama ada pemimpin dan reformasi Islam. Tapi pada waktu lain pula berlaku juga kelekaan. So nak cerita apa? Selepas zaman Umar ni dia turun naik balik. Maksudnya Islam turun naik sentiasa akan ada didokong oleh pahlawan-pahlawan sama ada pemimpin dan reformis Islam. Maknanya Allah SWT sentiasa menghadirkan tokoh-tokoh seperti Umar. Sebab Umar tu dah lama. First 100 years. Setahun 100 kedua, 300, 400. Sentiasa adanya mukadimah kepada penyelewengan dalam Islam. Jadi Allah akan utuskan individu-individu, para imam ke, para pemimpin ke, tokoh ulama ke, orang-orang yang akan datang untuk menjaga agama ni kan. Dan pada waktu tu akan adalah kelekaan jugalah. This is the journey lah yang kita kena hadapi kan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut kan. Nanti cari hadis ni Saya lupa hadis ni, sekejap abang share je hadis ni. Mungkin ada orang pernah dengar hadis ni, tapi abang just share lah. Hadis ni penting juga sebenarnya untuk kita memahami topik pada malam ini lah. Nanti Najmi boleh carilah dia punya tahqiq hadis ni. Hadis berbunyi innallah yab'atha li hadhil ummah ala ra'su kulli mi'atin sanah man yujaddilaha dinaha. Innallaha ba'atha li hadhil ummah. Masya-Allah, hadis Mujaddid kan. Maknanya dia kena dengan topik ni sebab topiknya kata Allah sentiasa mendatangkan reformis, orang yang akan memperbaharui agama. Apa maksud hadis ni? Allah SWT akan membangkitkan ba'athu li hadhil ummah, bagi umat ini ala ra'si kulli mi'ati sanah, pada setiap kepala satu abad. Maksud pada setiap kepala 100 years, every 100 years, every beginning of 100 years akan dibangkitkan sesiapa? Man yujaddidulaha dinaha, seseorang yang akan menjadidkan dengannya agamanya. Itu kita panggil hadis lahirnya menjadi agamanya. Maksudnya akan sentiasa hadir. Tapi bila baca syarah hadis ni, dia tak sendiri seorang. It could be few figures, it could be kumpulan, sebagainya. Tapi yang pentingnya Allah Ta'ala akan menghadirkanlah pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang akan menjaga keaslian Islam kan. Sebab kita ni
zaman tak ada Nabi kan. Bayangkan apa jauh beza jarak masa di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Berapa jauh? Siapa tahu? Hello. Terdengar ke? Okay, Najmi bagi answer 600 tahun. Lebih kurang lah kan, sebab actually bila Nabi Isa lahir tu dia start lah counting Masihi kan. Sebab itu bila Nabi Muhammad SAW lahir, dia lahir pada tahun 600 berapa? 620 Masihi kan, lahir Nabi SAW. So 570. Nabi lahir pada tahun 570 Masihi. Tapi Nabi jadi Rasul pada 610. Okay, maknanya tempoh ni di antara Nabi Isa Nabi Muhammad tu lebih kurang 600 lah. Betul lah kata Nazmi tu kan, lebih kurang 600 tahun. Tapi Allah bangkitkan Rasul ni sebelum ni kan, caranya bila agama yang dibawa oleh Nabi terdahulu tu dah diseleweng, semua orang dah mensyirikkan Allah SWT, maka datanglah Rasul kan untuk mengislah. So within 600 years sangat banyak kemungkaran telah berlaku, sehingga Mekah tu di Kaabah tu adanya berhala-berhala. To the extent berlakunya penyerangan. Tetapi masa sekejap je, 600 tahun. Cuba bayangkan kita hari ni berapa jauh jarak kita dengan Nabi SAW. Lebih kurang 1400 tahun kan? Masya Allah. 2 kali ganda lebih. 2.5 kali ganda lebih berbanding jarak di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dalam tempoh 600 tahun pun dah boleh banyak berlaku penyerangan. Apatah lagi dalam tempoh 1400 tahun ni, lagilah banyak kemungkinan berlakunya penyerangan dalam agama kan. Berlakunya bid'ah, penambahan, pengurangan, pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran yang salah, sesat sebagainya. Orang meninggalkan Al-Quran, mentasbih Al-Quran ke kepala hati, berlakunya pelbagai jenis maksiat, pelbagai benda kan. Tapi Masya Allah kan, tapi hari ini Islam masih lagi maintain even after 1400 years kan. Kerana apa? Kerana kesan Allah Ta'ala sentiasa membangkitkan setiap kepala abad itu man yujaddidulaha dinaha, mereka-mereka yang menjaga, menjadi mujadid, memperbaharui urusan agama. Bukan dia buat agama baru, tapi bila agama seleweng, agama tercemar, dia pun islahkan, bersihkan, sucikan kembalikan. Itu adalah sunatullah lah yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Walaupun tak ada Nabi lahir, tetapi sentiasa ada individu-individu, jiwa-jiwa yang datang dibangkitkan untuk menjaga keaslian agama ni. Jadi kita berdoa kan, semoga Allah SWT juga memilih kita lah sebahagian daripada mereka-mereka yang bekerja untuk mentajdid agama ini kan, menjaga keaslian agama ni, menjaga itulah keaslian dia, dia punya kesyumulan dia kan, maintain agama ini seperti mana yang datang daripada Nabi SAW. Jadi kita kembali pada apa yang kita baca ni. Tapi pada waktu lain pula berlaku juga kelekaan hinggalah tiba zaman hari ini. Kita dapati umat Islam telah dihancurkan oleh perancangan Yahudi dan negara-negara kafir. Kekayaan mereka dirampas, iman mereka lemah, neraca kehidupan mereka bertukar putar dan hukum Al-Quran telah tolak ke tepi. Musuh-musuh juga telah mendidik anak-anak orang Islam dengan pandangan hidup yang bertentangan langsung dengan Islam, berlindungkan pelbagai iman dan kubur. Masya Allah. Ini nak cerita tentang bagaimana hari ini orang Islam ni telah pun terpedaya kerana perancangan musuh-musuh kan. Dari segi musuh tu could be orang Yahudi, orang kafir, musuh-musuh Islam lah yang pelbagai cara mereka buat kan. Itulah berlaku pada hari ini kan. Apa merampas kekayaan orang Islam. Kenapa benda ni disebut? Yang berlaku kan. Kita tengok banyak negara Islam sebenarnya pada abad ni lah, daripada tahun 1900 sampai sekarang kan. This last 100 years ni berlakunya perang dunia pertama, perang dunia kedua kan. Daripada negara Islam yang bersatu, ada khalifah telah pun dihilangkan. Umat Islam yang besar, yang bersatu tu, empire besar tu telah pun dipisah-pisahkan menjadi negara-negara kecil. Dan negara-negara kecil ni ditakbir oleh British, Perancis, adanya apa? Netherlands, adanya Portugal yang datang menjarah harta-harta umat Islam. Kita menjadi apa? Menjadi pendatang, menjadi hamba di negara sendiri kan. Hilang kekayaan-kekayaan kita kan. Sampai hari ni kesan dia kan. Ada negara Islam hari ni masih lagi berhutang. Kesan dulu kan. Ada negara Islam hari ni negara dia tu dia takbir tetapi
resources tu masih lagi milik pemilik asing kan. Kalau kita baca cerita Sam Darby kan, Sam Darby ni sebenarnya tak ada cerita lah, nanti saya sendiri kan cerita tentang Sam Darby ni kan. Dia punya sejarah Sam Darby ni kan, sebelum dia diambil alih, ditakbir oleh orang kita sendirilah, local Malaysian kan. Sebenarnya sebelum ni Sam Darby ni adalah plantation British yang pegang, walaupun British dah merdekakan Malaysia, tapi dia pegang share Sam Darby ni. So dia ambil semua ni hasil-hasil daripada getah, kelapa sawit, pegang nak balik ke British. Sampailah satu peristiwa yang berlaku, kita berjaya mengambil alih benda ni. Ceritanya itu cara musuh. Dia ambil harta-harta, tanah-tanah, resources yang datang daripada negara Islam, walaupun dia berikan pertolongan kepada kita kan. Sebab mereka nak kontrol kita. Kalau kita strong ekonomi, mereka suka nak kontrol. Mereka kontrol ekonomi, kontrol perundangan. Itu bawa satu aspek Sam Darby je, aspek ekonomi kan. Cerita hari ni kita masih lagi terpengaruh, terperap. Perundangan kita masih lagi jauh lah. Kita masih lagi tunduk pada English law kan. Al-Quran kata, dekat sini kata Al-Quran tolak ke tepi, masya-Allah kan. Iman mereka lemah, neraca kehidupan mereka bertukar putar dan hukum Al-Quran telah ditolak ke tepi kan. Apa maksud neraca kehidupan mereka telah bertukar? Hari ni kan kalau tanya orang, apa maksud bahagia, apa maksud kejayaan? Dapat scholarship, sambung belajar, dapat gaji besar. Itu neraca dunia kan, neraca yang diset oleh orang barat. Cantik bila pakai makeup, cantik bila seksi, nampak tubuh saiz sekian. Kebahagiaan tu bila kita boleh bawa kereta Merc contohnya, subhanallah kan. Ini neraca-neraca telah pun ditukar oleh musuh-musuh melalui pelbagai cara lah, media-media yang merosakkan pemikiran kita, yang kita menukar cara kita membuat ukuran pada satu nilai tu. Kita terpedaya lah, cerita tentang generasi hari ini yang telah terpedaya lah. Ini semua hasil daripada usaha-usaha orang kafir, Yahudi dan musuh-musuh Islam yang cuba nak menjauh kita daripada Islam ni. Musuh-musuh juga telah mendidik anak-anak Islam dengan pandangan hidup yang bertentangan langsung dengan Islam, berlindungkan pelbagai nama dan kelubung. Masya Allah kan. Wallahualam, kita dah habis setengah jam. Kita stop kat sini dululah. Boleh kan? Kita akan stop dekat sini. Sekiranya masih ada setiap iman dalam diri mereka, dalam diri mana-mana Muslim, atau masih ada rasa sayangkan agama yang menyebabkan dia enggan meninggalkan agamanya, mereka akan menjadi korban pula kepada penipuan dan pelbagai topeng. InsyaAllah kita akan stop kat sini. Extend. Tadi adalah cerita tentang keadaan umat yang telah pun terpedaya tolak Al-Quran, dia ukurannya bukan lagi ukuran Islam, bagaimana kan hartanya telah pun dirampas, iman yang melemah. Tapi dalam konteks lain, kalau ada pun orang-orang yang masih lagi bersemangat Islamnya, mereka ni pula dipergunakan pula kan. Ini adalah kategori kedua lah, kita cerita pada sesi yang berikutnya. Wallahualam, adakah nak tanya soalan ke sebelum kita tangguh? Okey ke? Faham ke? Faham. So in conclusion lah kan, kita boleh simpulkan sesi sedikit hari ini. Kita masih lagi cerita bab 1 ni. Bab 1 ni sebenarnya tujuan dia nak membangkitkan kita punya kesedaran pada realiti kan. Sebab kita baca buku ni, buku fiqh dakwah. Tapi buku ni untuk para da'i kan, orang-orang yang nak bekerja bermutolak. Sebelum dia melangkah tu, dia melihat dulu realiti, melihat sejarah ke belakang, supaya bila dia bergerak ke depan nanti, dia ada basic yang strong kan. Kita tahu okey, kita ni keadaan kita macam ni, ada orang yang terpedaya, kita ni adalah generasi yang terpedaya, bukan generasi yang nak buat salah tu, tapi kita terpedaya kan. Bila kita tengok orang yang buat salah, kita jangan judge dia salah tapi dia adalah masa keadaan. Sebab dia mungkin dibesarkan keadaan macam tu. Dia telah pun dibentuk pemikiran dia melalui apa dia lihat, apa yang dia tengok, apa yang dia tontonnya. Dia adalah masa keadaan. Kawan-kawan kita adalah masa keadaan. So mereka semua ni lah masa keadaan yang perlu diajak kembali lah, yang perlu dibetulkan, yang perlu disantuni sebaik mungkin. Wallahualam, kalau tak ada apa-apa, itu je kot yang boleh share pada malam ini. Jazakumullah khair semua atas kelapangan waktu, mungkin boleh sharekan. Kita dah buat poster lah dengan Ammar, poster sesi kita ni dah share dekat grup kita tu. Nanti mungkin Azmi boleh share dekat grup Yusim. Mungkin next session kita invite semualah ahli record tu kan, supaya boleh dapat manfaat daripada sesi bedah buku mutalaah ni. Kalau tak ada apa-apa, aku boleh qali hadza, astaghfirullah wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masih insafiyatus alladziina amanu wa shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Kita jumpa hari Sabtu pagi lah seperti biasa Tak jadilah kita nak makan tu.